Saya yakin ada di kalangan anda yang sudah ada database. Dah ada 1,000 database, dah ada 10,000 database ataupun dah ada 20,000 database. Tapi, kenapa tak ada seorang pun daripada database tersebut bertukar menjadi customer anda? Hai, saya Fahmi. Dalam video sharing kali ini saya akan sharekan kepada anda kenapa anda tak boleh nak convert database menjadi pelanggan berbayar dan juga bagaimanakah cara step by step untuk anda lakukan supaya anda boleh jadikan database sedia ada anda ini menjadi customer yang setia dan juga menjadi pembeli tegar anda. Jadi, jangan pergi ke mana-mana tuan-puan, tonton video ini sampai habis dan saya akan sharekan kepada anda step by step untuk anda dapatkan customer berbayar daripada database sedia ada anda. Sebelum kita mulakan dengan sesi sharing ni tuan-puan, saya minta tolong tuan-puan bagi anda yang belum lagi subscribe, okey, tekan butang subscribe di bawah dan juga tekan loceng dekat sebelah butang subscribe tu. Dan bagi anda yang mungkin baru datang ataupun mungkin dah banyak kali dah datang tengok video saya tuan-puan, saya ucapkan terima kasih kepada anda kerana setia mendengar video sharing daripada saya ini insya-Allah. Alright. So, sebenarnya ini adalah video susulan daripada video kita yang sebelum ini iaitu bagaimana cara untuk mendapat 100 pelanggan sehari. Dan bagi anda yang belum lagi tonton video tersebut, saya sangat sarankan untuk anda tonton video itu terlebih dahulu. Alright, kerana dekat dalam video tu kita akan share step by step bagaimana cara untuk kita buat lead generation yang sangat-sangat menarik perhatian pelanggan-pelanggan anda. Dan ini adalah the second series of the video. Macam mana cara daripada database sedia ada untuk kita convertkan mereka kepada pembeli tegar anda. Alright. So, tuan-puan, tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada topik kita yang kita nak share pada hari ini. Iaitulah bagaimana cara untuk kita membina value kepada pelanggan kita kan. Okay. So, tuan-puan, saya minta tolong kepada tuan-puan yang tonton video ini tuan-puan. Okay. Tolong sharekan video ini kepada seramai mungkin usahawan di luar sana kerana saya yakin ramai di kalangan usahawan di luar sana yang sangat-sangat perlukan ilmu ini dan juga saya yakin ilmu ini dapat bantu mereka untuk generate lebih banyak sale dalam bisnes mereka. Alright. So tuan-puan, dalam video ini kita akan sharekan kepada tuan-puan bagaimana cara untuk membina value kepada pelanggan anda sehingga membuatkan pelanggan anda rasa trust dan juga rasa nak beli lagi dan lagi daripada anda. Alright. Sebenarnya masalah sebenar kita yang walaupun dah ada database tapi tak boleh nak convert database tersebut menjadi pelanggan yang berbayar ialah kita tak cukup lagi bagi value kepada pelanggan kita. So itu adalah the main problem. Yang mana kalau dari segi funnel business tuan-puan, kita ada cold audience, kita ada warm audience dan juga kita ada hot audience, alright? So, bila mana pelanggan ini baru sahaja masuk ke dalam database kita dan tanpa kita beri apa-apa value kepada mereka, apa-apa tambah baik ataupun tambah nilai dalam diri mereka, mereka akan rasa yang kita ini adalah stranger dalam kehidupan mereka. Mereka tak akan trust kita. Mereka akan rasa macam, budak ni poyo lah. Macam tu. Okay? Tapi once kita dah bagi mereka value demi value, kita dah didik dia daripada awal, okay? Apa masalah dia, apakah solusi dia, apa yang mereka perlu lakukan, guide mereka step by step, maka tuan-puan dari situ kita akan membina value dalam diri pelanggan tersebut dan kita akan membina trust dalam diri pelanggan tersebut dan itulah yang akan menyebabkan pelanggan anda lebih mudah untuk membeli daripada anda. Alright. So, jangan takut tuan-puan, dalam video ini kita akan sharekan satu persatu, step by step. Okay, mungkin anda yang belum lagi tahu macam mana nak bagi value dekat pelanggan aku ni. Adakah aku nak kena bagi duit raya? Okay, adakah aku nak kena bagi hadiah free gift macam-macam dekat pelanggan aku? Alright. So, kita akan ceritakan dekat dalam this session insya-Allah. Alright. So, tuan-puan, dalam sesi ini, kita akan terangkan kepada tuan-puan bagaimana untuk kita create content supaya bagi kepada pelanggan tuan-puan value demi value. Alright. So, inilah yang berlaku pada dunia hari ini tuan-puan. Dalam dunia marketing, content is king. Alright. Mungkin tuan-puan dengar dekat tempat lain, content is queen, database is king. Alright. Ataupun content is king, database is queen. So, dia boleh bertukar antara satu sama lain tuan-puan. Apa yang kita nak sampaikan sebenarnya ialah sangat-sangat penting untuk anda sebagai usahawan membina konten anda sendiri supaya anda boleh bina branding dan juga bina trust kepada customer-customer anda. Alright. So sebab itu tuan-puan, saya sendiri meletakkan masa saya selama lebih kurang dalam 4 jam sehari untuk bina konten saya dan saya nak berikan value kepada anda semua. Sebab apa? Sebab ini adalah salah satu cara untuk saya membina value ke dalam diri tuan-puan. Alright. Kalau tak,
Buat apa saya nak susah-susah sediakan slide kan, saya nak kena apa tu, pakai cantik-cantik, walaupun tak berapa cantik sangat tapi okeylah, okey, daripada yang biasa-biasa, alright. So buat apa saya nak buat benda ni, okey. Kalau nak bandingkan tuan-puan, antara saya run Facebook Ads dan saya buat content creation ni tuan-puan, sebenarnya lagi banyak untung saya boleh dapat dekat Facebook Ads. Tapi kenapa saya buat content ni tuan-puan? Sebab ini adalah branding nama dia, alright. Ini adalah branding dan juga ini adalah value yang saya kena bagi dekat customer saya supaya mereka lama-kelamaan mereka percaya dalam kepada saya dan juga mereka ataupun mungkin dalam diri tuan-puan sendiri lebih mudah untuk percaya kepada diri saya. Alright. So sebab tu tuan-puan sangat-sangat penting untuk anda ada content anda sendiri. Alright. So, kita akan ulang sedikit apa yang kita dah belajar sebelum ni tuan-puan, iaitulah tentang distraction yang berlaku pada hari ini. Kalau tuan-puan mungkin tengah tonton video ni di desktop sebagai contoh, tengok balik semula dekat browser tuan-puan tu, dekat atas tu, ada tak dekat sini inbox daripada email, ada lebih kurang dalam 6,000 email. Kalau saya sendiri memang ada 6,000 email. Kalau dekat YouTube ada 38 notification. Alright, kalau dekat Facebook pula ada 99 notification, okay. So ada lagi tab-tab yang lain, okay. Average 40% daripada orang yang browse internet menggunakan internet browser, mereka membuka lebih daripada 6 tab dalam satu masa. Ada kadang-kadang buka sampai 30 tab, ada buka dalam 40 tab dan sebagainya, okey. Itu bergantung kepada kelajuan komputer masing-masing. Semakin laju tuan-puan, hari ni komputer dah mudah nak beli dan murah. Ramai orang dah ada komputer yang laju, so mereka akan buka tab sebanyak-banyaknya untuk mereka nak buat banyak benda dalam satu perkara kan. Okay, so point dia apa tuan-puan? Point dia adalah semakin banyak orang buka tab hari ini, semakin banyak distraction dan semakin kurang fokus mereka terhadap kita. Alright. So kita kena cari tahu macam mana cara untuk kita tarik perhatian pelanggan anda supaya mereka itu berikan perhatian mereka, fokus mereka 100% dekat kita, bukan dekat kompetitor kita. Alright. So kalau kita berjaya tarik perhatian dia, so of course dia akan beli daripada kita, bukan daripada kompetitor kita. Betul tak? Alright. So ini juga daripada handphone kita, nampak tak? Berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu notification yang mana semua ini akan distract kita. Dan juga dekat Facebook, nampak tak? Kadang-kadang ada 99, kadang-kadang ada 86, kadang-kadang ada 91 dan sebagainya. Okay. So ini adalah distraction yang berlaku pada hari ini. Alright. So sebenarnya apa yang berlaku tuan-puan? Okay. Sebenarnya yang berlaku ialah ramai kompetitor mereka cuba untuk target kepada 3% ready buyer. Alright. So kalau saya nak share real quick kepada tuan-puan, okay, daripada saya punya, kita panggil Facebook sendiri. Okay, ini adalah Facebook business saya. Alright. So, kalau tuan-puan, saya cuba share dekat sini, alright. So, kalau tuan-puan tengok dekat sini, okay, ini adalah normal saya punya Facebook wall. Okay, kalau mula-mula sekali apa yang saya nampak ialah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, kemudian, okay, ada daripada, ni, apa tu, Datuk Dr. Zainal Osman. Okay, kemudian daripada Puan Ainon, okay, daripada Asal Gombak. Ini adalah segala posting-posting yang kita nampak macam normal ataupun kita nampak macam menenangkan. Okey, posting-posting yang macam ni. Okey, nampak tak ini video sharing daripada Fadil Ghazali, Asal Gombak lagi, alright. Daripada ini pasal berita, okey. Ada ini ada menjual sikit, okey. So ni pasal hartal doktor kontrak. Okey, tak apalah. Nak cerita pasal diri dia sebagai kontraktor, okey. Pun ada add sikit, ada sharing lagi, ada resepi. So nampak tak dekat sini dia punya, kita panggil posting-posting yang kita nampak dekat wall kita adalah posting-posting yang harmoni kan. Dia tak nampak macam ada orang nak menjual sangat. Tapi kalau tuan-puan tekan dekat belah kiri ni, ada nampak tak? Ada most recent ni. Tuan-puan tekan dekat sini, saya yakin setiap saat tuan-puan akan nampak ada produk dekat situ. Tuan-puan tengok dekat sini, apa yang saya nak tunjukkan kepada tuan-puan. Okey, kita scroll sikit ke bawah, nampak tak? Mula-mula pun dah masuk dah. Ada baby auto swing, okey, ada rice dispenser, okey. Kemudian apa ni? Lelong RM40 set suit baru, okey. Perkongsian BBM today ini adalah mainan kanak-kanak, okey. TV, alright. Tempat bakar ayam, baju, baju, vape, okey, kopi. So, nampak tak? Sebenarnya apa yang berlaku ialah dekat Facebook, alright, setiap orang cuba untuk memasarkan produk mereka masing-masing. So saya kena really deep into this. Sebab apa? Sebab ramai klien saya yang mana bila datang dekat saya, mereka akan tanya, okey tak kalau saya post dekat Facebook personal tentang produk saya ni? Memang dia orang akan cakap macam tu, alright?
So apa yang saya buat ialah saya akan run through benda ni. Saya akan cakap dekat dia, boleh tak masalah. Tapi kalau tuan-puan letakkan produk dekat dalam Facebook personal, apa yang berlaku ialah dia akan masuk dekat most recent ni. Yang mana saya yakin tak akan ada orang tekan dekat sini untuk tengok dia punya feedback ataupun dekat dia punya wall. Setuju ke tak setuju? Alright. So apa yang berlaku ialah Facebook dia dah tapis awal-awal setiap post yang berbau nak menjual ni tuan-puan. Sebab apa? Sebab ini akan menyebabkan kita rasa tak selesa bila mana duduk dalam Facebook. Okay? Facebook, tujuan dia ialah untuk kita semakin lama berada di Facebook. Itu tujuan dia. Alright? Dan cara untuk kita kekal lama dekat dalam Facebook ialah untuk Facebook dia akan elakkan daripada posting-posting yang berunsur perjual, okay? Posting-posting yang tak elok, posting-posting yang kita panggil yang benda-benda yang tak patut tengok. Alright? So, salah satunya ialah produk. Jadi, kalau anda post produk dekat Facebook personal anda, berkemungkinan besar anda masuk dekat most recent ini. Sebab itu, kalau tanya saya tentang software-software yang automasi kan, guna Facebook personal je, automasikan posting anda. Um, Benda tu bagus. Boleh automasikan kerja kita. Mudahlah kerja kita kan. Tapi lama-kelamaan apa yang berlaku ialah Facebook akan detect yang kita ini sebagai seorang penjual tegar. Ya, tiap-tiap hari nak post pasal produk je. Dan lama-kelamaan dia akan block kita punya posting tu. Kalau istilah dia ialah shadow ban. Okay, walaupun posting tu ada tapi orang tak nampak. Sebab apa? Sebab reach dia semakin lama semakin sikit, semakin sikit, semakin sikit. Sebab itu kalau kita tengok mula-mula kita berniaga dulu, mungkin orang like sampai 100 orang, 200 orang. Tapi lama-kelamaan dia jadi 70 orang, jadi 50 orang. Last-last dah tak ada orang dah like. Okay, sebab apa? Sebab tak ada orang reach the iklan tersebut. Okay, sebab itulah bahayanya tuan-puan. Kalau tuan-puan gunakan teknik, kita panggil teknik perang berani mati ni tuan-puan. Okay, sebab itu dalam sesi sharing kita tuan-puan, kita sangat-sangat pentingkan untuk tuan-puan fokus kepada 97% orang yang masih lagi belum ditaraf oleh usahawan. Okay, orang yang masih lagi belum ditaraf oleh usahawan. Alright. So ini adalah sedikit pengulangan daripada apa yang kita bincangkan dalam video yang lepas. Alright. Tapi saya kena ulang sekali benda ni sebab ramai sangat usahawan yang buat. Buktinya kalau tuan-puan pergi kat Facebook, pergi kat news feed tu, okay, ataupun kata nampak semua jenis produk yang friend Facebook tuan-puan jual dekat sana. Alright. So inilah yang berlaku tuan-puan. Mereka hanya target kepada red ocean sahaja 3% dari itu. Alright. Dan dalam video ini tuan-puan saya nak berikan kepada tuan-puan bagaimana cara untuk kita didik the blue ocean yang mana orang masih lagi belum target mereka ini. Okey, untuk kita didik mereka, berikan umpan, okey, kemudian belai dia supaya mereka menjadi pembeli tegar kita. Alright. So itu yang dinamakan sebagai blue ocean strategy. Okey. Alright, so dalam video kali ini kita akan fokus kepada value transition. Okay, sebelum ni kita dah fokus kepada leads generation dan kita akan masuk kepada value transition. Okay, the next video tuan-puan, saya akan tunjukkan kepada tuan-puan bagaimana cara untuk kita create offer yang mana orang memang tak boleh nak lari daripada offer tersebut. Okay, so ada lebih kurang dalam 7 step bagaimana tuan-puan boleh create offer supaya pelanggan-pelanggan anda yang dah trust dengan anda, yang dah connect dengan anda, dah tahu diri anda, bila mana anda minta maaf tersasul pula bila mana anda throw the offer, mereka akan terus grab offer tersebut. Okay, so ini adalah untuk next video insyaAllah. So sekarang ni untuk bahagian value transition tuan-tuan, okay, kita kena faham satu perkara. Bila mana kita nak menjual kepada customer kita, kita kena ada customer journey. Okay, kita kena ada customer journey. Okay, daripada lead generation yang pertama, pergi kepada kolam database. Ini yang kita bincangkan sebelum ini. Alright. So daripada kolam database ni, kita nak buat apa tuan-tuan? Adakah kita nak biarkan macam tu je? No. Kita kena didik mereka. Kita kena nurture customer kita supaya mereka dapat something bila follow kita. Alright. Dan saya perhatikan juga saya follow sebahagian daripada usahawan dekat luar sana, okay, yang mana saya masuk dekat dalam kolam database dia. Tapi apa yang dilakukan ialah setiap hari dia akan post tentang produk dia. So itu menjadi satu kesalahan lah sebenarnya, okay. Yang mana kalau kita nakkan kolam database kita ini adalah kolam database yang sihat, kolam database yang cantik, yang cun melecun,
Okay? Kita jangan letakkan banyak sangat promosi dekat dalam kolam database ni. Sebab apa? Sebab kolam database ni nanti dia akan jadi busuk, tuan-puan. So, dia akan jadi, orang akan jadi menyampah duduk dalam tu. Orang akan jadi, oh, dia kalau duduk dengan dia ni memang dia akan bagi promosi saja. Alright? So, apa yang kita nak buat ialah kita nak jaga betul-betul kolam database ni. Kita nak nurture customer tu supaya dia menjadi customer yang betul-betul follow kita dan juga betul-betul trust dengan kita. Okay? So sebab itulah kita nak berikan mereka content. Okay, content yang kita bagi sebagai kita nak bagi mereka value supaya mereka betul-betul seronok duduk dengan kita kan. Okay, kalau kita nak bagi tahulah, contohnya kita ada kawan kan, ada seorang kawan tu contohnya dia suka sangat ajak kita untuk join MLM kan. Ni biasa-biasa jadi ni kan. 5 tahun tak pernah bercakap, tiba-tiba, Assalamualaikum. Kat mana sekarang? Boleh tak kita mengetih?" Kan? Dah tu lah, mesti MLM tu. Okey. Tapi kalau kita ada kawan contohnya, selalu je tanya khabar kita, Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat tak? Macam mana kalau semua tu?" Kan? Tak ada pun nak offer promosi produk dekat kita. Kita seronok tak dengan dia? Mesti seronok, betul tak? Okey. Kalau kita ada masalah, kita bagi tahu dia, dia pun cuba untuk selesaikan masalah. So, kita seronok dengan kawan macam tu kan? Sama juga dengan usahawan. Kalau usahawan tu yang tahunya nak offer produk je dalam kehidupan dia, maka tak ada orang suka dekat dia. Okay, dan kolam database tu akan jadi busuk lah lama-kelamaan. Alright. So, bagaimana cara untuk kita bina konten ni, tuan-puan? Sebenarnya ada beberapa perkara yang tuan-puan akan tengok. Alright. Yang mana saya simpulkan kepada 4 perkara. Alright. Kalau tuan-puan boleh buat 4 perkara ni, insyaAllah tuan-puan akan dapat jaga kolam database ni supaya jadi kolam database yang bagus. Alright. So, pertama sekali ialah berhenti menjual. Jangan menjual dalam kolam database, tuan-puan. Alright, jangan menjual. Okay? Orang tak suka tengok iklan, betul tak? Kalau kita pergi dekat depan TV, kita tengok TV contohnya kan. Uh, Cuba tanya diri kita, adakah kita tonton TV tu sebab nak tengok iklan ataupun nak tengok cerita? Mestilah kita nak tengok cerita, betul tak? Mestilah kita nak tengok entertainment. Kita nak sesuatu yang entertain diri kita. Okay? Mustahil orang tengok TV sebab nak tengok iklan. Kecuali kalau dia adalah marketer, dia nak analisis iklan tersebut. Dan itu pun menjadi entertainment bagi dia sebenarnya kalau dia nak analisis iklan tu. Tapi majoritinya 99% orang yang tengok TV, mereka nak tengok cerita, bukan nak tengok iklan. Tapi kenapa dekat dalam TV ada iklan? Okay, sebab apa? Sebab TV tu adalah medium entertainment, tapi itu yang menjadi dia panggil selitan. Okay, dia selitkan iklan-iklan tersebut untuk dia buat duit. Alright. So, itu yang kita nak buat, tuan-tuan. Okay, kita bukan nak bagi promosi demi promosi dekat dalam kolam database kita. Kolam database kita akan jadi busuk, tuan-puan. Alright. So, apa yang kita nak buat ialah kita berikan value demi value dalam kolam database kita supaya ikan tu nanti dia akan jadi gemuk kan. Dia akan jadi besar, dia akan jadi sihat dan sebagainya. And then bila kita nak goreng dia pun sedap. Okay. So, itu adalah istilah dia kan. Okay, dalam kolam database kita. Yang kedua ialah have fun. Okay. Berikan konten yang kita sendiri suka. Contoh kalau macam saya sendiri suka marketing and sale. Okay. Saya banyak baca buku-buku tentang marketing, alright. Banyak baca buku-buku tentang psikologi manusia, banyak baca-baca buku tentang finance dan sebagainya. So, saya suka untuk share benda-benda macam tu. So, apa yang kita nak share? Kita share lah apa yang kita suka. Okay. Contohnya macam saya baca buku marketing, and then saya nampak, oh, ada satu sistem marketing yang sangat-sangat best kalau tuan-puan gunakan. So, saya share kepada tuan-puan. Nampak tak? Okay. Dia boleh jadi dalam bentuk buku, dia boleh jadi dalam bentuk konten daripada orang lain. Tuan-puan tonton video YouTube ke, ataupun tuan-puan follow saya sendiri kan. Nampak macam konten saya ni bagus dan boleh diberikan kepada customer tuan-puan. Bagi kepada mereka konten yang saya berikan ni. Tapi jangan lupa citation lah kan. Bagilah tahu, oh, ini daripada Wan Fahmi kan. Bagulah seronok sikit saya kan. Alright. Yang ketiga ialah konsisten. Okay. Yang mana tuan-puan kalau nak bagi value kena pastikan konsisten. Okay, kita kena buatkan orang tertunggu-tunggu dengan konten kita. Okay, jangan tiba-tiba, kenapa tiba-tiba ada konten, kan? Ada video. Kemudian sebulan lepas tu senyap, tiba-tiba ada pula video. So tak konsisten, tuan-puan. Bila mana tak konsisten, pelanggan dia tak tend untuk follow kita kan. Dia tak kita panggil apa? Dia tak ada rasa keperluan untuk follow kita.
Okey, sebab kita tak ada value yang konsisten kita berikan kepada mereka. Sebaliknya, kalau kita ada value yang konsisten, mungkin sehari sekali ataupun 2 hari sekali ataupun kalau tuan-puan buat seminggu sekali pun sebab itu adalah waktu tuan-puan, buat seminggu sekali hari Sabtu contohnya pukul 9 pagi, tuan-puan akan share. So, bagi tahu kepada customer-customer tuan-puan, setiap hari Sabtu akan ada konten ataupun video sharing daripada saya. So, stay tune. Okay. Yang pentingnya ialah stay konsisten. Selalu konsisten dengan tuan-puan punya content. Alright. The consistency akan membuatkan pelanggan anda follow anda rapat-rapat. Alright. Kalau lagi cantik ialah kita sediakan jadual lah. Okey, jadual lah. Contohnya macam, okey, hari Isnin apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa kan. Ataupun kalau Selasa, Isnin apa, Rabu apa, Jumaat apa. Itu kalau selang. Okey. So, sentiasa ingatkan follower kita tentang the next content. Okey. So, kalau macam saya, the next content is about the offer. Ada 7 step yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan. So, stay tune tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terlepas konten tersebut, memang sangat-sangat rugi. Sebab offer tersebut dah membantu saya untuk generate 6 angka lebih kurang daripada setahun tuan-puan, 6 angka. Okay, dengan hanya menjual produk digital sahaja. So kalau tuan-puan nak tahu, stay tune untuk video tersebut dan mungkin esok atau lusa saya akan berikan kepada tuan-puan. Alright. So the next thing ialah berikan 110%. Okay. Yang mana benda ini sebenarnya adalah sangat-sangat penting untuk kita letakkan dalam content creation kita. Okey. Jangan nampakkan yang kita ni bagi konten yang ala kadar sahaja kan. Kita bagi konten yang biasa-biasa sahaja. Kalau kita tengok dekat YouTube bersepah sangat video-video yang entertainment kan, video tentang orang tengah makan Maggi pedas-pedas kan. Kalau tengok dekat TikTok tu makan cili, makan lada segenggam macam ni kan. Adakah keluar api daripada mulutku kan. Okey. So itulah konten-konten yang kita panggil konten-konten yang bersahaja. Kalau tuan-puan nak buat konten-konten yang bersahaja, tuan-puan bolehlah pergi dekat YouTube ataupun pergi dekat TikTok, buat video-video makan lada kan, makan banyak-banyak contohnya kan. So itu adalah untuk orang yang sukakan entertainment. Tapi kita sebagai usahawan, kita kena ready untuk berikan konten yang terbaik. Kena ready untuk berikan konten 110% daripada effort kita supaya pelanggan rasa, oh, dia ni memang betul-betul authority dalam apa yang dicakapkan. So, nampak tak? Okay. So, macam mana cara untuk kita buatkan perkara tersebut? Okay. Macam mana kita nak berikan 100%, 110% ni tuan-puan? Yang pertama sekali, kena research, of course. Baca buku, baca blog, baca artikel, tengok video orang lain dan sebagainya. Research tentang the particular topic, tuan-tuan. Kena buat research sungguh-sungguh, kena betul-betul study the topic. Alright? Kemudian, test topik tersebut. Okay, adakah betul-betul berkesan dengan aku? Kalau boleh cuba dulu buat untuk diri kita. Okay, kemudian prepare, sediakan slide, sediakan visual, sediakan macam-macam lagi supaya tuan-puan boleh bagi the best kepada customer tuan-puan. Alright. So kita tak nak cakap tentang value yang sembrono sahaja. Kita nak cakapkan tentang the best value, the best content every time. Sebab kita nak berikan yang terbaik kepada customer kita. So kita kena ready untuk berikan yang terbaik. Dan the last ni ialah cuba jadi diri anda yang sebenar kan. Cuba have fun untuk diri anda. Kalau macam tuan-puan nak tengok saya dekat kamera ni, macam ni dah saya dekat real life kan. Kadang-kadang saya suka senyum-senyum, saya suka gelak-gelak, saya suka ketawa-ketawa. Nothing serious about me kan. Tak ada lah terlampau serius sangat tuan-puan. Okay. So cuba jadi diri anda sendiri dekat dalam kamera. Apa yang berlaku ialah kadang-kadang usahawan bila mana dekat dalam real life dia adalah seorang yang lain kan. Dia adalah seorang yang suka bercakap, suka senyum, suka ketawa kah dan sebagainya. Tapi bila duduk depan kamera berubah 100%. Jadi orang serius kan. Assalamualaikum, hari ini kita nak share tentang macam mana cara untuk bina konten. Tuan-puan ready tak? Kalau ready, tunggu. Jangan pergi mana-mana. Nanti saya macam tu kan. Okay. So, tuan-puan dalam sesi sharing tuan-puan, kita share lah. Kita bukannya buat lecture kan. Kita just share sahaja. Okay. So, jadi diri anda yang sebenar supaya pelanggan rasa selesa dengan anda, supaya pelanggan rasa, oh, aku ni best lah ikut dia ni kan, best lah kalau aku dengar dia cakap ni. So cuba jadi diri anda sendiri. Okay.
So, antara tips tuan-puan, bagaimana cara untuk anda outstanding daripada orang lain, okay? First kali, cari apakah benda yang paling pelik dalam diri anda, okay? Kemudian, fokuskan kepada benda pelik itu, maka anda akan dapat jadi diri anda sendiri, okay? Jangan cuba untuk ubah menjadi orang lain. Sebab apa? Sebab pelanggan akan nampak yang anda berubah. Pelanggan akan nampak gerak-geri tubuh badan anda tu, kan, tak selesa dan sebagainya. So pelanggan pun akan kurang trust kepada anda. Alright. So that's it tuan-puan. Video simple kita pada hari ini iaitulah bagaimana cara untuk kita membina value kepada customer-customer kita supaya database sedia ada kita tadi tu bukan sekadar tinggal database, bukan dia terkubur macam tu sahaja, tapi kita boleh convert mereka menjadi sale. Okay, kita boleh convert mereka menjadi income. Okay. Okay, that's it tuan-puan. So, seperti biasa sebelum kita akhirkan kita punya video sharing ni tuan-puan, saya minta tolong tuan-puan sekali lagi untuk sharekan video ini kepada seramai mungkin usahawan di luar sana, kerana saya yakin tuan-puan dapat sesuatu daripada video ini, dan kalau boleh kita sharekan video ini supaya apa tuan-puan? Supaya video ini dia jadi amal jariah untuk diri saya juga, kan? Waktu dekat kubur nanti tuan-puan, 3 perkara je yang kita yang kita akan dapat nanti tuan-puan. Apa dia? Sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan juga anak yang soleh. Okay? So harap-harapnya ini adalah salah satu daripada pahala yang berterusan yang akan masuk ke dalam kubur saya nanti. Alright. So sama juga tuan-puan yang share, mungkin tuan-puan akan bukan mungkin, memang tuan-puan akan dapat the part of the ilmu yang bermanfaat juga, insya-Allah. Alright. So bagi tuan-puan yang berminat untuk pergi lebih lanjut. Okey, kalau yang kita bincang ni secara general saja tuan-puan. Okey. Kalau tuan-puan nak betul-betul customize dengan bisnes tuan-puan, alright. So sebenarnya kita ada openkan coaching kepada tuan-puan. Okey, coaching selama 6 bulan. Yang mana dekat dalam sesi coaching tersebut kita akan memang betul-betul custom tailored to your business. Okey. Kita akan betul-betul bantu tuan-puan. Kita akan betul-betul tengok apakah masalah yang berlaku dalam bisnes tuan-puan dan kita akan cuba untuk cari the possible solution. Macam mana kita nak keluar daripada masalah tersebut. Alright. Dan kita akan share juga bagaimana cara untuk buat leads generation, macam mana cara untuk kita bagi susun konten supaya boleh bagi value kepada customer kita. Alright. Kita akan share juga macam mana buat copywriting, gambar yang menarik dan sebagainya. So, untuk siapa sebenarnya sesi coaching selama 6 bulan ini, okay? Uh, untuk setakat ini saya hanya fokuskan kepada anda yang buat servis education. Okay, contohnya macam anda buka kelas tuition. Okay, contohnya anda buat servis mungkin takaful. Anda buat servis, kita panggil servis mungkin anda sendiri adalah coach sebagai contoh, kan, macam mana anda nak bina diri anda ataupun branding anda. So itu juga kita akan bantu di dalam sesi coaching selama 6 bulan tersebut. Dan kalau anda rasa yang anda berminat untuk dapatkan sesi coaching tersebut, okay, so tak ada masalah tuan-puan. Okay, kita tak akan ambil komitmen daripada tuan-puan daripada awal, no. Kita akan minta tuan-puan untuk pergi kepada letupkansale.com, okay, /coach. Alright, saya buka dulu kat sini, letupkansale.com/coach. Alright, /coach. Okay. Okay, so kalau tuan-puan tengok dekat sini ada /coach dekat sini. Alright. Yang mana dekat sini tuan-puan akan pergi ke satu page. Okay, tuan-puan akan nampak dekat sini. Alright. So ini adalah sesi konsultasi selama 30 minit. Okay, tuan-puan boleh join dahulu sesi konsultasi ni. Ini adalah sesi konsultasi one by one tuan-puan, selama 30 minit. Dan dalam sesi tersebut kita akan tengok sama adakah bisnes tuan-puan is the right fit for this 6-month coaching program. Dan kalau dalam masa 30 minit tu tuan-puan rasa yes, I want to move further dengan sesi coaching selama 6 bulan tersebut, so kita boleh proceed kepada sesi coaching. Tapi kalau tuan-puan rasa mungkin sesi coaching tu tak sesuai dengan bisnes tuan-puan, so no commitment taken, kan? Tak ada apa-apa komitmen, tak ada apa-apa bayaran. Cuma tuan-puan kena spend masa 30 minit sahaja untuk kita sama-sama tengok apakah masalah juga possible solution. Itu sahaja. Alright. So bagi anda yang berminat, pergi dekat mana-mana tarikh dekat sini tuan-puan. Contohnya saya tekan untuk hari esok, hari Khamis.
okey, pergi ke mana-mana waktu dekat sini, tekan saja dekat sini, tekan confirm dan isi detail-detail tuan-puan dekat sini dan saya akan call tuan-puan dan berikan link Zoom untuk kita berjumpa, untuk sesi konsultasi tu nanti insya-Allah. Alright. So that's it untuk video kali ini tuan-puan. Terima kasih kepada anda yang sedia menonton sampai habis. Harap-harapnya dapatlah tuan-puan, sedikit ilmu pada, hari ini dan sharekan tuan-puan. Saya memang betul-betul minta tolong share kepada orang lain supaya mereka juga mendapat manfaat daripada video ini. Dan tuan-puan, akhir kata, saya doakan kepada tuan-puan supaya bisnes tuan-puan, maju jaya, dan juga doakan supaya Malaysia kekal sejahtera dan juga, ditarik segala bala dan wabak yang berlaku pada hari ini insya-Allah. Alright, so that's it tuan-puan. Berjumpa tuan-puan dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.